Hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Musim PKP ni kan, kita kena bekerja dan belajar dari rumah. Tapi kesihatan badan pun haruslah dijaga. Sebab tu, ramai yang mula menceburi bidang kecergasan waktu PKP ni. Macam mula berjoging dan juga mula bermain basikal. Kalau anda tak tahu kan, ramai rakyat Malaysia yang dilaporkan turun berat badan sewaktu PKP ni. Wah, bagus betul rakyat Malaysia ni kan. Ikut pesanan kerajaan untuk duduk di rumah untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Sambil tu, menjaga kesihatan badan diri sendiri. Panjang pula pengenalan ni. Saya bercerita pasal kecergasan ni sebab kali ni saya nak review jam kecergasan terbaru daripada Garmin, iaitu Garmin Forerunner 55. Jam ini telah dilancarkan dan dijual di Malaysia pada harga RM960. Dan menurut Garmin, jam ini sangat sesuai untuk mereka yang baru mula mahu berjinak dengan aktiviti kecergasan dan tidak mahu membelanjakan terlalu banyak wang untuk membeli peranti sebegini. Forerunner 55 ni menggantikan jam pintar Garmin Forerunner 45 yang dilancarkan 2 tahun lepas. Harga pelancarannya pun tak jauh beza, tapi ada banyak pendekatan baru dalam Forerunner 55 ni. Kita akan teliti sedikit demi sedikit. Kita semak dulu fizikal dan spesifikasi Forerunner 55 ni. Kali ni kan hanya ada satu muka jam, iaitu berukuran 42mm dengan ketebalan 11.6mm. Badan ni diperbuat daripada polimer plastik dan ia datang dengan tali silikon yang berukuran 20mm. Tali ni kan boleh dicabut dengan mudah, jadi anda boleh tukar sendiri tali ni. Dengan badan plastik dan muka jam 42mm, ia menjadikan Garmin Forerunner 55 ni sangat ringan di atas pergelangan tangan anda. Jadi, kurang rasa beban bila melakukan aktiviti kecergasan. Lagipun, tali silikon ni pun selesa dipakai. Ianya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Skrin Forerunner ni berukuran 1.04 inci dengan resolusi 208x208. Tapi, skrin ni bukan skrin sentuh tau. Dan ia menggunakan paparan transflektif. Paparan transflektif ni memang sangat bagus sebab ia sangat jelas kelihatan di bawah cahaya matahari dan ia juga menggunakan kurang tenaga bateri. Terdapat 5 butang dipasang di Forerunner 55 ni. 3 di kiri dan 2 di kanan. Tapi agak anehnya, ia masih ada butang untuk lampu. Macam agak kuno butang lampu ni, tapi ia masih banyak membantu bila diperlukan. Di belakang jam, ia ada sensor Garmin Elevate generasi keempat yang sama dengan Garmin Venue 2. Sementara sensor ni boleh mengesan denyutan nadi dan juga tahap VO2, ia tidak boleh mengesan SpO2 ataupun tahap oksigen dalam darah. Di sebelahnya pula ada port mengecas. Ini adalah port universal yang digunakan oleh Garmin dalam hampir semua jam pintar keluaran mereka. Jadi kan, kalau anda ada kabel daripada produk Garmin yang lain, anda boleh gunakan untuk mengecas Garmin Forerunner 55 ni. Forerunner ni juga diiktiraf kalis air 5 atm. Jadi anda boleh bawanya masuk ke dalam air sehingga 50 meter dalamnya. Antara perkara baru di Forerunner 55 ni berbanding dengan Forerunner 45 adalah lebih banyak mod aktiviti kecergasan. Selain aktiviti biasa macam berlari, berenang dan berjalan, Forerunner 55 ni juga ada mod virtual run, elliptical, yoga, HIIT dan juga pilates. Jadi kan anda boleh pantau lebih banyak aktiviti kecergasan di Forerunner 55. Selain itu, Forerunner 55 juga ada store Connect IQ yang lebih luas. Connect IQ ni adalah aplikasi di dalam telefon pintar yang digunakan untuk memasang perisian tambahan ke dalam jam pintar Garmin Forerunner. Sebelum ni kan, Forerunner 55 hanya menyokong penambahan muka jam saja di Garmin Connect IQ. Tapi dengan Forerunner 55, anda boleh tambah lebih banyak perisian berkaitan data daripada Connect IQ. Naik taraf, yang paling ketara, yang paling saya suka pada Forerunner 55 ni adalah hayat bateri. Forerunner 55 ni sekarang boleh tahan sehingga 2 minggu ataupun 14 hari dalam mod jam pintar. Ataupun kalau anda aktifkan GPS, ia boleh berjalan berterusan sehingga 20 jam. Perkara ni kan memang benar sepanjang saya gunakan. Sebagai contoh kan, apabila saya berlari dengan GPS aktif, larian sejauh 5 km, lebih kurang 40 minit lamanya, bateri berkurangan dalam 5% saja. Mengecas juga sangat pantas. Ia mengambil masa kira-kira sejam untuk penuh daripada 15%. Lebih senang nak mengecas ni sebab isteri saya dia menggunakan Garmin Venue SQ. Jadi kami boleh gunakan kabel yang sama untuk mengecas Garmin Forerunner 55 saya ni. Garmin juga ada menambah satu fungsi premium baru di Forerunner 55 iaitu Pace Pro. Pace Pro ni adalah perisian Garmin yang boleh digunakan untuk membantu pengguna yang mahu menetapkan sasaran, jarak dan mengetahui berapa kelajuan yang diperlukan untuk menghabiskan jarak tu. Jadi kan, dengan Pace Pro, pengguna boleh berlari mengikut nasihat yang disebut oleh Pace Pro untuk mencapai jarak dan juga masa yang anda sasarkan.
Forerunner 55 juga ada ditambah fungsi recovery atau masa pemulihan. Ia memberi masa anggaran kepada pengguna selepas tamat aktiviti kecergasan. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk badan berehat sebelum memulakan aktiviti kecergasan yang seterusnya. Seperkara lagi, jika anda tak pasti dengan apa aktiviti kecergasan anda nak buat, anda boleh pilih suggested workout atau cadangan aktiviti kecergasan. Suggested workout ni akan mencadangkan berdasarkan aktiviti kecergasan anda sebelum-sebelum ini. Sebagai jam kecergasan yang dikhususkan untuk aktiviti seperti larian, Garmin Forerunner 55 ni kan memberikan ciri-ciri yang menyeluruh berbanding pesaing lain pada harga yang sama. Antaranya, ia ada body battery yang menunjukkan tahap kecergasan badan setiap hari. Ia juga ada menyimpan semua aktiviti dan maklumat kecergasan di dalam jam. Jadi anda boleh menyemaknya semula bila-bila masa. Sudah pastilah, lebih banyak maklumat lebih mudah untuk dirujuk dengan menggunakan aplikasi Garmin Connect di telefon pintar. Dari pengamatan saya kan, Garmin ni yang paling banyak disokong pihak ketiga. Tidak kira daripada jenis perisian ataupun perkakasan. Misalnya kan, saya ni dah banyak kali menyertai larian maya ataupun virtual run dan ia memerlukan aplikasi pihak ketiga untuk membuat pemantauan. Antara aplikasi tersebut adalah Strava, Jomrun dan juga Bookdog. Sebagai contohnya kan, sebelum ni saya pernah menggunakan Coros Pace 2 dan juga Fitbit Charge 4. Coros Pace 2 ni adalah jam kecergasan yang ada banyak sangat maklumat berkaitan kecergasan dan harganya lebih murah daripada biasa. Tetapi kan, sokongan pihak ketiganya sangat terhad. Sebagai contoh, ia tidak boleh bersambung terus dengan aplikasi Bookdog. Fitbit ni pula, lain ceritanya. Ia ada banyak sokongan daripada pihak ketiga, tetapi Fitbit Charge 4 ni tak ada banyak sangat maklumat kecergasan sebab ianya gelang pintar. Jadi kan, untuk saya menyertai larian maya tu, saya pernah pada satu masa menggunakan kedua-dua Coros Pace 2 dan juga Fitbit Charge 4 untuk membuat larian maya. Sebab selain daripada saya nak mendapatkan lebih banyak maklumat, saya juga nak hubungkan maklumat yang saya dapat tu kepada aplikasi pihak ketiga. Tapi dengan Garmin Forerunner 55 ni, saya hanya perlu 1 jam je untuk melakukan semua tu. Kekurangannya pula, Garmin Forerunner 55 ni ia tiada sensor SpO2 ataupun nak mengesan tahap oksigen dalam darah. Ada beberapa jam pintar lain yang menawarkan ciri-ciri ini pada harga yang serupa. Tetapi maklumat kecergasannya sangat kurang dan juga sokongan pihak ketiga pun tak sebaik Garmin. Kalaulah anda perlukan sensor SpO2 dan juga sokongan muzik di luar talian, anda boleh beli jam Garmin Forerunner yang lebih mahal. Setelah membandingkan kelebihan dan kekurangan pada Garmin Forerunner 55 ni, saya beri chop nak beli untuk Garmin Forerunner 55. Ia adalah jam pintar kecergasan yang memenuhi semua ciri-ciri asas yang diperlukan untuk aktiviti kecergasan, terutamanya larian, tetapi dengan lebih banyak ciri-ciri yang canggih. Baterinya pun tahan lama dan yang lagi penting, ia mempunyai sokongan pihak ketiga yang sangat meluas. Jadi, inilah dia pengalaman saya menggunakan Garmin Forerunner 55. Bagi saya, ia adalah jam kecergasan yang bagus untuk pengguna yang baru nak berjinak dengan aktiviti kecergasan ataupun anda adalah pengguna yang tidak mahu terlalu banyak ciri-ciri yang terlalu canggih. Ataupun anda adalah pengguna yang mahu jam kecergasan yang mudah digunakan dan tak terlalu banyak fungsi. Lagipun, harganya tidaklah mahal sangat, bawah RM1,000. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Anda suka tak saya review jam kecergasan kali ini? Kalau suka, tekanlah like banyak-banyak. Jadi saya boleh review lagi jam kecergasan yang lain. Lepas tu, mesti subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM tau. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Teruskan menjaga kesihatan diri dan jasmani. Dah ada jam Garmin Forerunner 55 ni, lagi semangatlah nak berlari kan. Saya Najib dari Soya Cincau. Kita jumpa lagi dalam video kami yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.